Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak sambung yang semalamnya. Okey, semalam cikgu dah terangkan dan minta awak buat. Okey, hari Ahad cikgu dah bagi. Okey, dia ada 4 muka surat 84, 85, 86, 87. Okey, okey, sebenarnya nak jawab dia tak lama. Okey, tak ambil masa yang lama. Cuma nak menyalin tu. Awak nak salin tu yang ambil masa yang lama. Sebab tu cikgu minta maaf sangat sebab kacau awak punya cuti. Hari Ahad cikgu terpaksa bagi. Okey, bukan cikgu tak boleh nak photo state untuk awak, tapi nak tak nak awak kena salin. Okey, awak kena salin ataupun awak kena tengok betul-betul dia punya gambar rajah tu. Okey, bagi yang print tu kalau boleh cikgu minta awak salin balik dalam buku. Okey, sebab susunan radas ni awak kena tahu bagaimana nak lukis, bagaimana nak di mana susun atur radas tu. Okey, sebab bila dalam peperiksaan dia akan tanya. Okey, sama ada dia minta lukis semua ataupun lukis sebahagian. Okey, so hari ini adalah hari Rabu. 14. Okey, 14 Julai 2021. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, penurasan. Okey, kita ada pasir campur air. Okey, kita tapis dia. Okey. Kita tuangkan campuran pasir dan air ke dalam bikar. Okey, rekodkan pemerhatian. Okey, baki pada kertas turas ialah pasir. Okey, pasir. Tulisan cikgu sangat kuat. Okey. Pasir dan hasil turasan dalam bikar ialah air ataupun cecair. Okey, sebab dia saiz zarah pasir adalah besar ataupun kasar untuk dituras melalui kertas turas. Maksudnya dia tak boleh lalu kertas turas tu. Sebab kertas turas ni adalah dia punya antara zarah-zarah antara kertas tu, okey, zarah-zarah pekerja kertas tu sangat halus. Okey, berbanding dengan penapis dekat rumah kita dia lebih halus lah. Okey, penurasan ini juga adalah kaedah penapisan. Okey, kalau dalam buku teks hari tu dia tunjuk 6 je. Okey, dia tak tunjuk yang kaedah penapisan tu, dia tak tunjuk. Okey. Kemudian kita tengok soalan B, pemisahan menggunakan magnet. Okey, yang ni besi bercampur serbuk pasir. Okey, serbuk besi bercampur dengan serbuk pasir. Bawa atau magnet kepada campuran pasir dan besi, rekodkan pemerhatian. Okey, serbuk besi akan tertarik ke arah magnet bar. Okey, disebabkan oleh magnet. Okey, magnet tempat kosong logam besi. Kita nak sebut apa? Magnet apa? Magnet menarik lah. Okey, menarik logam besi dengan daya tarikan magnet kan. Okey, daya tarikan magnet. So magnet menarik logam besi. Okey, kaedah yang ketiga iaitu kaedah pengenapan. Okey, kapur tulis. Okey, ni dia guna kapur tulis. Okey, dia haluskan kapur tulis tu ataupun dia kikis kapur tulis tu. Tahu tak kapur tulis? Zaman cikgu dulu tulis dengan kapur dekat papan hijau, papan hitam. Okey, sekarang semua guna marker pen kan. Okey. So kapur tulis tu, siapa yang pernah tengok, pernah lah. Okey, kapur tulis kita sagat dia, kemudian kita campurkan dengan air. Okey, biarkan serbuk kapur tulis itu dalam bikar seketika. Okey, pemerhatian dia, kapur tulis akan terenak di dasar bikar. Kapur tulis di dalam air dan daripada air. Okey, kapur tulis akan apa? Kapur tulis kita nak sebut dia sebagai
terenam di dalam air dan daripada air, terasing. Okey, sains ni dia kalau bukan istilah sains, okey, dia boleh apa-apa yang apa-apa perkataan yang boleh membawa maksud yang sama, kita boleh ambil kira. Okey. Okey, so yang keempat adalah kaedah pengampungan. Okey. Air, minyak masak, kaki retak. Okey, ni dia guna yang sama juga, minyak masak. Okey, kemudian buka pilih untuk mengalir keluar cecair di lapisan bawah. Jika cecair di lapisan atas ialah minyak lah. Cecair di lapisan bawah ialah air. Okey, sebab apa? Minyak masak minyak masak terapung. Okey, minyak masak ringan dan kurang tumpat daripada air. Okey, simak jawapan masing-masing. Okey, kemudian yang kelima, kaedah kromatografi. Air suling, pen dakwat hitam, biru dan merah, kertas turas. Okey. So, pen dakwat hitam, biru, merah ni biasanya kita guna marker lah. Kita dot kan. Okey, 3 garis. Okey, kemudian air suling ni kita rendamkan sedikit bahagian kertas turas yang dekat bawah tu. Okey, gunting sekeping kertas turas, buat 3 titik. Okey, gantung. Rekodkan pemerhatian selepas 30 minit. Okey, pemerhatian dia, titik-titik dakwat berwarna akan naik ataupun bergerak ke atas membentuk 3 garisan tebal yang berlainan warna. Okey, pen dakwat berwarna merupakan panggil dia sebagai apa? Represent adalah mewakili. Okey, mewakili pelbagai bahan pewarna. Maksudnya kalau kita nak buat pewarna makanan kita, okey, contohnya jelly apa semua tu kan. Kan kalau jelly tu ada juga yang guna pewarna tiruan apa semua tu. Okey, sebab dia beza pewarna tiruan dengan pewarna asli. Okey, contohnya macam hijau. Okey, hijau pewarna tiruan ada, pewarna asli pun ada. Pewarna asli adalah warna hijau pandan. Kan? Okey, contohnya kuning. Okey, warna kuning. Kuning kunyit, kuning telur dengan warna pewarna kuning yang dalam botol awak beli tu. Okey? So itu adalah, kalau biasanya kalau makanan dia akan bagi tahu, okey, tiada pewarna makanan tiruan. Macam tu. Tiada pewarna tiruan. Okay, contohnya biasanya lah kan. Okey, kalau cikgu biasa beli jam. Okey, jam yang kita nak sapu kat roti tu. Okey, so jam yang kita nak sapu kat roti tu biasanya dia akan tagging dekat situ. Okey, kalau betul-betul jam tu jam yang asli, okey, dibuat daripada buah-buahan asli, okey, tanpa menggunakan pewarna tiruan, dia akan tulis kat situ. Okey, jadi awak nak, kalau katakanlah okey, awak ada jam dekat rumah ataupun ada apa-apa benda yang dekat rumah, okey, cuba awak test. Okey, macam jam tu awak letak sikit jam tu dekat kertas, okey, kemudian rendamkan sikit, cuba tengok, buat eksperimen tu dia jadi ke tak. Okey, dia jadi ke tak. Okey, boleh tengok video yang cikgu share juga. Okey, bukan video cikgu ajar tu, video yang cikgu share daripada YouTube tu ada kaedah kromatografi. Okey, awak boleh tengok dekat situ video tu. Okey, macam mana dia buat. Okey, so daripada situ kita boleh detect lah sama ada betul dia guna pewarna tiruan ataupun tidak. Okey. Okey, kaedah yang seterusnya, kaedah yang keenam ialah kaedah penyulingan. Okey, ini sama seperti macam dalam gambar yang cikgu bagi dekat buku teks. Okey, tapi dia gunakan larutan garam. Okey, sediakan susunan radas. Okey, kumpulkan.
Hasil sulingan dalam bika, rasa sedikit cecair yang dikumpulkan dalam bika. Rasa cecair tersebut agak-agak apa dia? Rasa apa? Okey. Kalau larutan garam, so biasanya hasil sulingan dia akan jadi air garam yang pekat lah. Okey. Okey, rasa hasil sulingan adalah masin. Okey, sebab dia terpisah antara garam dan air. Okey. Kemudian apa yang terkumpul dalam bika? Okey, garam. Okay, bahan-bahan dalam campuran boleh diasingkan secara bahan-bahan dalam campuran. Bahan-bahan dalam campuran ni tajuk kita 6.2 iaitu campuran. Okey, boleh diasingkan secara fizikal. So, semua aktiviti yang kita dah buat kat atas ni semua adalah dinamakan sebagai aktiviti fizikal. Okey, aktiviti fizikal. Okey, yang ni dia kata apa kat sini? Tindak balas antara logam dan bukan logam. Oh, okey, ini bukanlah. Okey, ini next sepatutnya cikgu cadang untuk awak untuk kita buat hari ni sebenarnya. Tapi sebab cikgu tengok yang latihan tu banyak sangat, okey, dan nanti awak perlu ambil masa untuk tengok video-video yang cikgu hantar sebelum awak jawab soalan. Jadi cikgu tinggalkanlah yang ni. Tapi yang ni awak boleh salin. Okey, salin untuk next class. Okey, next class kita akan guna. Okey, so maksudnya Selasa minggu depan lah. Okey, kita akan guna. Ataupun Selasa minggu depan cuti cuti. Okey, so cuti kita akan guna selepas cuti. Okey, boleh? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.